Untuk makluman, permohonan rotek percuma ni hanya sekali sahaja, tak perlu buat tiap-tiap tahun. Hanya sekali seumur hidup. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel saya, channel Akil Akmal, yang memberikan informasi berkaitan dengan urusan di kaunter JPJ. So, video kali ini saya nak kongsikan beberapa soalan yang berkaitan dengan permohonan rotek percuma OKU. Sebelum ni saya dah pernah post bulan 3 berkaitan dengan permohonan cara-cara. Kemudian ramai lagi yang tak tahu, bulan 7 barulah start viral majalah PA, majalah Mingguan Wanita, banyaklah majalah yang share berkaitan dengan posting di Facebook saya berkenaan dengan permohonan rotek percuma. So saya nak terima kasihlah kepada yang kongsi supaya ramai golongan yang ada anak OKU dapat manfaat berkenaan dengan rotek ini. Okey. So saya kongsikan dekat sini ada 10 soalan lazim dan saya share lah jawapannya agar permudahkan dan yang mana tertanya-tanya tu agar dapat jawapan. Okay, soalan yang pertama, anak saya OKU, isteri sebagai waris. Okey, atau mak lah, kenderaan atas nama isteri tapi suami yang bawa sebab isteri tak ada lesen. Boleh ke? Okey, kalau ikutkan memang tak boleh lah. 3 syarat utama. Yang pertama sekali, waris mestilah atas nama salah satu. Dan yang kedua, kenderaan atas nama waris. Dan yang ketiga, waris mestilah mempunyai lesen. Okey, bagi soalan macam ni, isteri tak ada lesen. Macam contoh saya bagi Ali mempunyai anak OKU. Okey, Ali sebagai waris dan kenderaan pun atas nama Ali dan Ali mempunyai lesen. Okey, 3 syarat utama Ali dah penuhi. Cumanya kita tengok pada kenderaan. Sekiranya kenderaan tu pemasangan tempatan atau buatan nasional, automatiklah Ali layak memohon. Sekiranya kenderaan tu kenderaan import terpakai, memang tak boleh. Okey, itu syarat utama sekali. Okey, so jawapannya memang tak boleh lah sebabnya dia tak ada lesen. Okey, yang kedua, geran kereta asal masih pada bank, boleh ke nak mohon. Okey, kalau ikutkan SOP, dia tak nyatakan dekat situ wajib bawa geran original. Cuma salinan pun dah memadai. Okey, so kalau nak mohon, kalau boleh bawa yang salinan, kalau ada original bawa sekali. Kalau kes macam ni, kebiasaannya kalau nak pinjam pada bank, bank takkan bagilah. Okey, so bawa saja yang salinan geran. Okey, itu tak ada masalah. Okey, yang ketiga, yang ni banyaklah tanya sebabnya ramai lagi tak faham apa yang free, rotek ke, insurans ke. Kalau ikutkan memang insurans mana-mana kenderaan tak ada yang free, semua berbayar. Cumanya mahal atau murah, third party atau first party. Okey, dekat sini kerajaan hanya bagi pada rotek saja. Insurans memang kerajaan tak bagi. So adalah yang pertikaikan, alah rotek RM2 je kan. So baik tak bayar bagi free. Okey. Pada pandangan situ kalau katakan motosikal memang rotek dia RM2. So pada kereta kalau ikutkan RM90 pun dah memadai kalau bagi percuma kan. So macam mana kalau kenderaan 2.0cc 1.8, harga rotek dia lebih, dia katakan ada yang 200, ada yang 300. So bagi golongan yang terkesan dapat percuma 300 tahun pun kira rasa macam berbaloi lah kan. Okey, itu jawapan bagi yang ketiga. Insurans memang tak free. Kalau ikutkan insurans ni lah yang akan cover sekiranya berlaku kemalangan. Okey. Okey, soalan yang keempat, macam mana nak apply? Borang ambil dekat mana? Okey. Okey, yang ni berkenaan dengan macam mana nak apply, macam mana nak mohon. Okey, pergi sahaja dekat JPJ Cawangan atau JPJ Negeri. Okey, kalau kat sini UTC memang tak boleh. Okey, UTC atau cawangan yang kecil lah. Macam setengah JPJ dia tak buat urusan ni. Hanya JPJ Cawangan dan JPJ Negeri sahaja. Okey, kalau nak download borang secara percuma pun boleh join di Telegram yang saya buat. Saya kongsikan link di bawah. Klik saja di situ. Macam-macam borang lah saya letak kat situ agar permudahkan lah urusan orang. Okey, so kalau nak borang yang permohonan rotek percuma ni, klik saja situ atau dapat dekat mana-mana di JPJ Cawangan atau JPJ Negeri. Okey,
Soalan yang kelima, kenderaan import terpakai boleh ke? Okey, yang ni memang tak boleh lah. Seperti saya nyatakan, hanya pemasangan tempatan atau kenderaan buatan nasional. Tak kisahlah Pro 2 ke, Proton ke. Okey, bagi pemasangan tempatan ni, tengok pada geran. Okey, macam contoh dekat sini, dekat geran VOC, dia akan nyatakanlah status asal. Contoh dekat sini pemasangan tempatan. Daripada sini boleh tengoklah status kenderaan kita sama ada pemasangan tempatan ke, import terpakai ke. Okey. Dekat VOC memang ada, tapi kalau gerang yang lama tu, gerang yang besar tu memang tak ada. Okey. Soalan yang keenam, anak OKU berumur 5 tahun, boleh ke nak mohon? Okey, yang ni tak kisah. Kalau ada umur anak 2-3 tahun ke, 4 tahun ke, janji dia ada kad OKU, ibu bapa layak memohon. Selain daripada ibu bapa, penjaga pun boleh memohon. Janji waris yang dinyatakan dalam sistem JPJ sama dalam sistem JKN. Macam contoh, tadilah kalau Ali sebagai waris anak dia, so dalam sistem JPJ pun Ali juga sebagai waris. Okey, tak kisahlah umur anak berapa, janji ada kad OKU dan tak kisah kategori apa. Semua kategori layak memohon. Okey. Soalan yang ketujuh, bila waktu sesuai nak mohon? Okey, bagi pandangan saya, sekiranya macam road tax nak tamat 2-3 hari lagi, barulah mohon. Itu waktu paling sesuai lah. Kalau katakan road tax dah baru buat tapi baru nak mohon, saya cadang biarkan dulu. Sebabnya kalau nak batal road tax tersebut boleh, tapi masalah pada insurans lah. Kena buat insurans sekali lagi, nak claim insurans, nak claim road tax, so banyak kerja. So waktu yang sesuai sekiranya macam seminggu lagi nak tamat road tax, barulah mohon road tax percuma. Okey. Soalan yang ke-8. Okey, 2000cc, 2.5 cc layak ke mohon? Okey. Yang ni tak ada masalah. Dia dalam SOP tak nyatakan berapa hak layak cc layak memohon. Tak kisah. Janji, pemasangan tempatan dan buatan nasional. So sebelum ni saya ada buat 2.2 cc. 2.2 cc kenderaan Honda Civic tapi pemasangan tempatan lah, Honda lama. Road tax dia RM536 setahun. So dia dapat percuma lah 536. Okey, bagi saya memang banyak lah kalau katakan 536 setahun. Okey. Soalan nombor 9, adakah permohonan ini kena buat setiap tahun? Okey. Jawapannya, permohonan ni hanya sekali sahaja seumur hidup. Melainkan ada nak tukar nama, barulah dia automatik terbatal road tax tu, dan sekiranya dia nak mohon kenderaan lain, layak lagi. Okey. Cuma soalan ni tiap-tiap tahun tak perlu. Macam contoh kata tiap tahun, macam contoh tahun depan dia nak buat road tax, nak kena mohon, tak perlu. Dia hanya sekali saja. So road tax ni kalau macam contoh tahun depan dia nak buat dekat pejabat pun boleh, MyEG pun boleh, dekat mana-mana pun JPJ pun boleh, free sahaja. Dia tak perlu mohon lagi untuk permohonan road tax percuma. Okey. Dan soalan yang terakhir, nombor 10. Macam mana kalau pemegang kad OKU tu sendiri nak memohon? Okey, layak ke tak? Okey, memang kerajaan bagi kepada pemegang kad OKU dan waris sahaja. Okey, macam dulu sebelum 2022 hanya pemegang kad OKU sahaja yang layak memohon. So bermula bulan 3 2022 waris layak memohon juga. Okey. So kalau kata pemegang kad OKU tu sendiri nak memohon, jadi waris tak layaklah memohon. Dia hanya salah satu sahaja. Okey. Macam contoh ibu atau bapa, dia salah satu. Sekiranya waris atas nama ibu, ibulah layak memohon. Okey, kalau pemegang kad OKU itu sendiri nak memohon, jadi ibu bapa tak layak memohon. Sekiranya pemegang kad OKU itu sendiri dah ada lesen, ada kenderaan atas nama dia, so dia pun layak memohon. Okey, itu sahaja jawapan yang saya bagikan berkenaan dengan soalan-soalan yang sering ditanya berkenaan dengan permohonan road tax percuma OKU. Okey, sekiranya ada soalan boleh tanya di ruangan komen. Sekiranya ada yang tak faham lagi, saya akan jawab lah. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Berjumpa lagi di video lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada yang menonton.